Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillaka ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini insya-Allah taala kita akan sambunglah pengajian kita dan perkongsian kita berkaitan dengan apa-apa yang penting dalam hal ehwal taharah. Ya, kita masih lagi dalam bab ataupun dalam kitab taharah dan masih dalam babul wudu, berkaitan dengan wudu. Di mana hari itu kita bincang tentang al-mashu 'alal khuffain. Selepas kita bincang tentang wudu secara khusus, hari itu kita belajar tentang rukun-rukun wudu, kemudian tentang sunat-sunat wudu, kemudian kita masuk tentang al-mashu 'alal khuffain. Itulah keharusan menyapu di atas dua khuf, dan telah kita bincangkan tentang syarat-syarat sapuan, tentang perkara yang membatalkan sapuan dan hal-hal yang bersabit dengannya. Dan saya kira kita dah faham lah, insya-Allah taala. Hari ini kita nak masuk perkara yang lain. Selepas al-mashu 'alal khuffain, kebiasaannya dalam buku-buku fiqh, ulama akan masuk tentang apa yang disebut sebagai nawaqid al-wudu, perkara yang membatalkan wudu, ataupun dalam setengah istilah yang digunakan pakai oleh para fuqaha ialah mubtilatul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Kadang-kadang dia guna nawaqidul wudu, kadang-kadang dia guna mubtilatul wudu. Maksud sama ialah itulah perkara yang membatalkan wudu. Mana bila kita ada wudu, kita bebas daripada hadas kecil, kemudian bila kita melakukan perkara-perkara berkenaan, maka batallah wudu kita, dan tak boleh kita melakukan suatu ibadah melainkan kita hendaklah berwudu kembali. Itulah maksud nawaqid al-wudu ataupun mubtilatul wudu. Baik, saya baca dulu perkara yang membatalkan wudu. Pertama ialah keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Ada beberapa perkara yang saya notakan di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama ialah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Kubul ialah kemaluan hadapan. Al-kubul merujuk kepada kemaluan hadapan lah. Zakar bagi lelaki, faraj bagi perempuan. Itu yang dimaksudkan dengan kubul. Dan kedua ialah dubur. Dubur ni bahagian belakang lah. Lelaki baik, wanita baik disebut sebagai dubur. Jadi keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Itu yang pertama sekali. Yang kedua ialah gila atau hilang akal. Saya go through dulu lah. Gila atau hilang akal. Kalau tadi al-kharij minas sabilain, itu istilah yang digunakan pakai oleh para fuqaha dalam bahasa Arabnya. Disebut sebagai al-kharij minas sabilain, suatu perkara yang keluar daripada dua jalan, sama ada kubul ataupun dubur. Kadang-kadang para fuqaha mengistilahkan khuruju syai'in minas sabilain, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur ataupun dua jalan. Yang kedua gila atau hilang akal. Gila bahasa Arabnya kita panggil junun, al-junun, gila. Atau hilang akal. Hilang akal, zawalul aql, maksud hilang akal. Yang ketiga tidur. Walaupun ada perselisihan para ulama dan ada sikit sebanyak perbahasan, tapi tidur juga dikategorikan sebagai perkara yang membatalkan wudu. Walaupun ada perbahasannya yang kita akan kupas lah. Kemudian seterusnya yang keempat ialah sentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapik. Yang tadi tidur ya, an-naum.
Istilah bahasa Arabnya kita panggil an-naum, sleeping. Kemudian keempat, sentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapik. Massul farji al-adami bi batinil kaffi. Itu bahasa Arabnya, istilah yang digunakan. Kebiasaannya dalam buku-buku fiqh, para ulama menyatakan sentuh kemaluan dengan tapak tangan ini massul farji bi batinil kaffi bila hail. Itu istilah yang biasa digunakan. Massul farji bi batinil kaffi bila hail. Maksudnya kita menyentuh kemaluan, yakni kemaluan anak Adam lah, kemaluan lelaki baik, wanita baik, kemaluan sendiri baik, kemaluan orang lain baik. Asalkan kemaluan lah. Depan ke belakang ke. Kerana kedua-dua disebut sebagai kemaluan juga ya sebenarnya. Tanpa lapik bila hail. Maksudnya kita sentuh dengan tangan kita. Kemudian yang kelima, makan daging unta. Aklu luhum al-ibil ataupun aklu lahmil ibil. Makan daging unta. Aklu lahmil ibil. Walaupun tidaklah semua ulama menyatakan makan daging unta itu membatalkan wuduk. Tapi sekiranya majoriti para ulama, hatta pendapat yang dipegang oleh sebahagian besar lah, malah Al-Imam Nawawi kata bukan sebahagian besar, malah keseluruhan ulama hadis menyatakan bahawa makan daging unta maka ia membatalkan wuduk. Wa hukiya an ahli al-hadis mutlaqan, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa hukiya an ahli al-hadis mutlaqan, maksudnya itu pendapat ahli hadis secara mutlak. Maksudnya kalau seorang itu adalah ulama hadis, pasti ia akan menyatakan bahawa makan daging unta membatalkan wuduk. Itulah maksud Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam, jima'. Al-jima', yakni bersetubuh. Dan yang ketujuh ialah murtad. Murtad. Al-irtidad, ataupun kita panggil keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Jadi di sini saya senaraikan ada 7 perkara yang membatalkan wuduk. Sebenarnya di sana ada lagi perkara yang membatalkan wuduk di sisi sebahagian para ulama. Yang tidak saya nyatakan di sini. Mungkin saya akan sentuhlah sikit sebanyak nanti. Antaranya ialah khurujud dam minal badan, keluar darah daripada badan. Maksudnya boleh jadi bila kita luka, keluar darah, maka ia membatalkan wuduk di sisi sebahagian ulama. Umpamanya yang muktamad dalam mazhab Hanafi, ataupun sebahagian besar ulama Hanafi menyatakan bahawa keluar darah daripada badan membatalkan wuduk. Khurujud dam minal badan, bila darah keluar, luka, kudis atau seumpamanya, ia membatalkan wuduk. Ada juga sebahagian ulama menyatakan bahawa muntah juga membatalkan wuduk. Juga ada disebut dalam mazhab yang lain, antara dalam mazhab Hanafi, dan sebahagian ulama lah dalam mazhab Hanbali menyatakan bahawa al-qi' yubtilul wudu. Muntah tu membatalkan wudu. Kerana ada hadis Nabi SAW bila muntah dia baginda berwudu. Umpama hadis Ma'dam bin Abi Talhah, yang diriwayatkan dalam sebagian hadis, Nabi SAW muntah, kemudian Nabi berwudu. Dan Nabi berwudu tu, Sauban adalah orang yang menuangkan air wudu kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi muntah, kemudian Nabi berwudu. Itu sahih. Cuma adakah muntah itu membatalkan wudu atau tidak? Jadi Nabi wudu tu dengan sebab ia membatalkan ke, ataupun sekadar Nabi berwudu sahaja? Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Lagi antaranya ialah menyentuh wanita yang bukan mahram. Atau walaupun ada sebagian ulama, hatta dalam mazhab Syafi'i, ada ulama yang mengatakan bahawa sentuh wanita sahaja. Dan ini disebut oleh Al-Imam Umar Al-Yamani dalam Al-Bayan, disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Adalah segelintir ulama Syafi'i yang menyatakan bahawa menyentuh isteri saja membatalkan wudu. Tak terkecuali yang bukan hanya yang bukan mahram, malah mana-mana wanita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak membezakan antara mana-mana wanita. Ayat Quran mutlak, aula mastumun nisa. Jadi dia kata semua wanita. Tapi majoriti, hatta yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i, menyentuh wanita yang bukan mahram, kerana ia dikaitkan dengan syahwat. Kerana wanita yang mahram ni confirm lah, yang bukan mahram ni tak ada syahwat. Adapun yang lain selain daripada itu, ia melibatkan syahwat. Jadi
ulama mentaqiyidkan atau menyatakan alasan menyentuh wanita membatalkan wudu ialah kerana syahwat. Jadi dia membezakan antara yang mahram dan bukan mahram. Tapi sebahagian kata tidak sedemikian. Itu juga melibatkan khilaf, tapi saya tidak nyatakan di situ. Tapi adalah dalam nota kat belakang tu ada kot. Ada. Baik. Dan mungkin ada lagi sebahagian yang lain, wallahu taala alam, jika kita belajar, jika kita baca fiqh secara keseluruhan. Mungkin sebahagian ulama kata batal, sebahagian kata tak batal. Tapi yang banyak disebut tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, 7 yang saya notakan di sinilah ya. Baik, kita pergi satu persatu. Pertama ialah keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Khuruju syai' minas sabilain. Confirm membatalkan wudu seseorang itu, lelaki baik, wanita baik. Di atas ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang banyak sekali. Dan kita perlu tahu antara yang keluar daripada kubur dan dubur, kata para ulama ada dua lah. Pertama yang disebut sebagai Al-Mu'tad. Sepakat para ulama, sesuatu perkara yang keluar daripada kubur dan dubur di kalangan yang mu'tad. Yang mu'tad ni makna yang kebiasaannya keluar. Sebab itu kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, dia kata fa amma ma kharaja minas sabilain ala darbain. Benda yang keluar daripada kubur dan dubur ni ada dua. Satu, al-mu'tad. Makna perkara yang memang dia keluar secara adat, secara kebiasaannya. Ya. Fahuwa yang qudul wudu ijma'an. Dan perkara yang keluar daripada kubur dan dubur secara adat, ia membatalkan wudu secara ijma'. Maksudnya memang ia membatalkan wudu dan tidak melibatkan khilaf sama sekali. Dan yang keluar daripada kubur dan dubur ni hak nombor satu sekali ialah al-baul, kencing. Kencing. Jadi ijma' para ulama, kencing yang keluar daripada kubur lelaki atau wanita membatalkan wudu. Ijma'. Kenapa ijma'? Kerana hadis-hadis Nabi SAW yang sharih lagi sahih tentang perkara berkenaan. Banyak sekali antara hadis dalam Sunan At-Tabrani dan selainnya daripada Anas bin Malik, di mana kata Nabi SAW, tanazzahu minal baul fa inna amma ta'azabil qabri minhu. Kata Nabi, bersucilah kamu daripada al-baul, kencing, kerana sebahagian besar daripada azab di kubur, sebahagian besar daripada azab kubur ialah daripada kencing. Jadi Nabi suruh kita membersihkan diri daripada kencing. Tanazzahu anil baul fa inna amma ta'azabil qabri minhu. Jadi al-baul, kencing. Ada banyak lagi, antaranya juga ialah hadis yang saya pernah baca dulu, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, di mana Nabi SAW lalu di satu dusun di Madinah. Kemudian Nabi dengar dua orang yang sedang diazab. Kata Ibnu Abbas, marra Nabi bihaid min hitanil Madinah fasami'a sauta insanain yu'adzaban. Nabi lalu di suatu dusun di Madinah, Nabi dengar suara dua orang yang sedang diazab. Lantas Nabi berkata, amma innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin, amma ahaduhuma kana la yatanazzahu minal baul wa amma al-akhar kana yamshi bin namimah. Nabi kata ada dua orang sedang diazab. Salah seorangnya diazab kerana la yatanazzahu minal baul. Dia tidak betul-betul bersuci daripada al-baul, daripada kencing. Jadi jelas dalam hadis berkenaan kencing membatalkan wudu. Najis itu satu hal yang lain. Itu kita akan bincang dalam babun najasat, dalam bab najis, tapi dalam bab yang membatalkan wudu, kencing memang membatalkan wudu. Dan telah diijma'kan, umpama kata Al-Imam Ibn Muzi dalam buku ijma'nya, dan saya pernah sebut bahawa ijma' Ibn Muzi antara ijma' yang paling standard sekali, sehingga An-Nawawi memujinya dalam Muqaddimah Al-Majmu'. Dia memuji dan dia kata dalam hak awal ijma' ni Ibn Muzi adalah qudwah, wa huwa al-qudwah fi hadzal fan. Ibn Muzi ni adalah qudwah, model, ikutan dalam hak awal berkenaan, dalam ilmu berkenaan, merujuk kepada ilmu ijma'. Bahkan An-Nawawi menyatakan bahawa jika dia pun nak tengok ijma', dia akan rujuk kepada ijma' yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Muzi rahimahullah ta'ala berbanding ijma'-ijma' yang terdapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kerana ijma' yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Muzi adalah ijma' yang paling
standard dan yang paling boleh dipercayai. Baik, jadi al-baul, kencing. Confirm bila kencing membatalkan wuduk secara ijma'. Kata Imam Ibn Muzi dalam buku ijma'nya, ajma'u anna khuruj al-baul, telah ijma'lah para ulama bahawasanya keluar al-baul, kencing, min zakari rajul au farjil mar'ah, sama ada ia keluar daripada kemaluan lelaki, zakar lelaki atau faras wanita. Awil ghaid, ataupun berak, yang keluar juga min duburi rajul awil mar'ah, yang keluar juga daripada dubur lelaki atau wanita, warih, dan juga kentut. Wama yuzilul aqla bi ayyi ala ayyi wajhin yuziluhu, dan juga apa-apa perkara yang boleh menghilangkan akal dengan apa-apa wajah sekalipun. Kullu dhalika ahdasun tanqudul wudu wa tujib at-taharah. Kata Imam Ibn Muzi, telah ijma'lah para ulama bahawa kencing yang keluar daripada zakar lelaki atau faras wanita, begitu juga dengan tahi najis yang keluar daripada dubur kedua-duanya, begitu juga dengan kentut, begitu juga dengan perkara yang menghilangkan akal dengan apa-apa cara sekalipun, adalah perkara yang adalah hadas yang membatalkan wuduk dan mewajibkan bersuci. Itu maksudnya Al-Imam Ibn Muzi menukilkan bahawa al-baul, salah satunya, walaupun dia sebut banyak tadi, dia ada sebut kencing, berak, angin, kentut lah, kemudian dia sebut hilang akal. Jadi 4 perkara ni diijma'kan. Jadi 7 benda yang saya notakan di sini sebenarnya yang diijma'kan hanya 2 atau 3 perkara sahaja. Hak lain tu tak ijma', hanya majoriti para ulama. Hak betul-betul ijma', kata Imam Ibn Muzi, ialah kencing, berak, kentut dan hilang akal. Itu yang betul-betul ijma' di sisi para ulama. Jadi kencing termasuk dalam ijma' yang telah dinukilkan oleh Imam Ibn Muzi. Sementara hadis-hadis yang telah saya baca tadilah, ada lagi hadis yang masyhur yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya, daripada Safwan bin Asal. Dulu saya tak ingat saya baca tak masa Al-Maswa' al-Khuffain. Dia ada yang penting juga dalam sapuan di atas khuf. Saya ingat saya tak baca kot, saya terlepas hadis tu. Kata Safwan bin Asal, kana Nabi ya'muruna idza kunna safaran alla nanza' khifafana salasata ayyam wa layalihinna illa min janaba walakin min baul wa ghaid wa naum. Kata Safwan bin Asal, bila kami bermusafir, Nabi menyuruh kami supaya tidak mengeluarkan, tidak mencabut kasut kami. Bila kami bermusafir, Nabi memerintahkan supaya kami tidak mencabut kasut kami. Maksudnya Nabi suruh kita sapu di atas khuf saja. Dan boleh sapu di atas khuf berkenaan selama 3 hari 3 malam dengan sebab musafir tadi. Selagi mana tidak janabah, yang ni tidak berhadas besar. Tapi kalau 3 benda ni boleh sapu di atas khuf, di mana Nabi sebut walakin min baul wa ghaid wa naum. Nabi sebut kencing, berak dan tidur. Jadi Nabi kata 3 benda ni boleh sapu di atas khuf, merujuk kepada ia adalah perkara yang membatalkan wuduk ataupun perkara yang menyebabkan hadas kecil. Jadi sapu di atas khuf kita dah bincang dulu. Kalau hadas-hadas kecil seumpama ini, dia boleh kita lakukan. Jadi 3 benda tu Nabi sebut bersabit dengan hadas kecil. Confirm lah hadas kecil, maksudnya ia membatalkan wuduk, ya. Baik, jadi al-baul, kencing, confirm, ijma' ia membatalkan wuduk. Sama ada sikit, sama ada banyak, sama ada ia keluar dengan sengaja atau keluar dengan tidak sengaja. Cuma kalau tak sengaja tu dia ada bab lain pula, bab keuzuran. Itu kita akan bincang pada hujung-hujung nanti, bila kita masuk tentang ashabul a'zar, orang-orang yang terlibat dengan keuzuran. Itu lain pula, mungkin dia keluar dengan tidak sengaja sepanjang masa. Tu tak wajib lah basuh, kerana ia melibatkan keuzuran. Tapi kalau keluar yang tidak melibatkan keuzuran, boleh jadi tidak sengaja tapi hanya sekali 2 saja, dia wajib juga membasuhnya sebagaimana biasa.
Kerana wajib juga ia berwudu ataupun ia tetap membatalkan wudu kerana ia adalah perkara yang adat. Dia keluar tu tidak melibatkan keuzuran apa-apa. Baik, jadi al-baul, kencing. Yang kedua ialah al-ghaid. Al-ghaid ni makna berak lah. Al-ghaid ni asalnya ialah tempat yang lapang. Jadi antara sopannya bahasa Arab ni, berak ni disebut sebagai al-ghaid. Al-ghaid ni merujuk pada tempat yang lapang. Maksudnya bila kita nak buang air besar, dah tentu kita pergi tempat yang lapang. Jadi dia namakan tempat yang lapang itu sebagai berak lah, al-ghaid. Asal-asal makna al-ghaid ialah tempat yang lapang. Tapi ia diguna pakai nak merujuk kepada berak lah. Baik, al-ghaid yang kedua makna berak juga telah ijma' para ulama, sebagaimana ijma' yang saya telah nukilkan daripada Ibnu Muzir tadi, ia adalah membatalkan wuduk secara sepakat para ulama. Ijma' al-ghaid seumpama al-baul. Mana berak ni macam kencing juga. Bismillah. Malah kadang-kadang memanglah berak ni ia melibatkan keluar najis pada jalan yang adat itu, maka dia membatalkan wuduk. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala jelas sebut dalam Quran, dalam surah Al-Maidah yang saya baca sebelum ini, Allah Taala sebut kat belakang, kat ujung tu Allah Taala kata auja'a ahadum minkum minal ghaid. Mana antara yang membatalkan wuduk ialah bila mana salah seorang daripada kamu berak, kata Allah Taala. Jadi berak membatalkan wuduk secara ijma' para ulama. Dan hadis-hadis yang banyak lah, antaranya hadis Safwan bin Asal saya baca tadi, Nabi membenarkan siapaan di atas khuf selama 3 hari 3 malam ke atas orang yang bermusafir selagi mana dia tidak berjanabah atau tidak berhadas besar. Tapi Nabi benarkan selagi mana dia hanya berhadas kecil saja, dan Nabi sebut walakin min baul wa ghaid wa naum. Nabi kata kencing, berak dan juga tidur. Jadi berak of course lah, ia adalah perkara yang membawa kepada hadas kecil, atau dalam kata lain ia membatalkan wuduk sama sekali. Baik, itu bersabit dengan berak dan kencing. Ijma' para ulama. Kemudian yang kedua ialah gila atau hilang akal. Al-junun ataupun zawalu aqlin. Gila merujuk kepada orang yang hilang akal lah. Jadi siapa-siapa yang gila, batal lah wuduknya. Walaupun dia gila sekejap, boleh jadi dia gila after 1 or 2 hour dia sedar balik, jadi normal balik, ia tetap membatalkan wuduk. Gila yang seumpama itu kita panggil gila yang tidak gila yang tidak berpanjangan. Dipanggil al-junun ghair al-mutabbaq. Mana gila once while. Gila sekali-sekala lah. Kan? Ini yang gila betul lah, bukan yang buat-buat gila ataupun gila-gila, bukan. Ini yang betul-betul gila. Ada gila memang dia gila sepanjang masa. Ataupun dia gila dalam tempoh yang lama. Boleh jadi bila dia gila 2-3 tahun dia gila. Itu dia panggil gila mutabbaq. Al-junun al-mutabbaq. Mana gila yang berpanjangan. Boleh jadi bukanlah dia gila sepanjang hayatnya, tapi dia gila dalam tempoh masa yang panjang. Kadang-kadang dia gila pun kita tak tahu bila masa dia tak gila. Mana kata dia gila daripada dulu lagi. Ada orang daripada kecil sampai besar dia gila. Ada orang bila dia kecil dia tak gila, dah besar dia gila sampai le. Itu disebut sebagai gila mutabbaq, al-junun al-mutabbaq. Ataupun dia gila satu tempoh yang panjang. Bertahun-tahun dia gila. Walaupun dulu dia tak gila, tapi dah gila dah. Berapa lama dia gila? Dah 2 tahun dah, tak baik-baik lagi. Itu termasuk dalam kategori yang mutabbaq. Tapi tak kira lah sama ada al-junun al-mutabbaq atau junun ghair al-mutabbaq, junun yang gila yang sekejap atau gila yang berpanjangan. Ia tetap membatalkan wuduknya. Maksudnya bila dia sedar daripada gila, wuduk yang dia ada sebelum dia gila tu sudah tidak terpakai lagi, walaupun gila sekejap. Kerana gila disepakati oleh para ulama secara ijma' ia membatalkan wuduk. Begitu juga dengan hilang akal. Boleh jadi dia pengsan, boleh jadi dia koma atau seumpamanya yang menyebabkan hilang akalnya. Dan telah disebut oleh Al-Imam Ibnu Muzir dalam ijma'nya, zawalul aqli ala ayyi wajhin zala aqluhu fazalika hadasun tanqudul wudu wa tujib at-taharah. Maksudnya gila atau hilang akal secara ijma' ia membatalkan wuduk seseorang itu, dan bila dia sedar daripada gilanya,
maka wuduknya tidak berguna sama sekali. Dia mesti ambil wuduk yang baru. Baik. Sepakat para ulama. Kemudian yang ketiga ialah tidur. Tidur juga membatalkan wuduk di sisi majoriti para ulama. Ada sebahagian ulama yang membatalkan wuduk dengan tidur secara mutlak. As long as dia betul-betul tidur. Ataupun dalam istilah ulama yang lain disebut sebagai an-naum al-mustaghraq, ataupun an-naum al-mustaghriq. Mana tidur yang betul-betul tidur. Kalau tidur bobo nak jenera tu, dia tak dikira sebagai tidur. Mana kata kalau dia tidur, asal dia tidur saja, ia membatalkan wudu. Ini pendapat majoriti para ulama. Kerana Nabi SAW dalam beberapa hadis menyebut tentang tidur yang mutlak seumpama ini membatalkan wudu. Antara hadis yang masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud daripada Ali bin Abi Talib, di mana kata Nabi SAW, wuka usah an-naum faman nama falyatawadda. Kata Nabi SAW, perkara yang menutupi dubur kita ialah wuka un-naum. Nabi kata wuka usah an-naum faman nama falyatawadda. Nabi kata dubur kita ni bila kita jaga ia tertutup, dan bila kita tidur ia terbuka. Itulah maksud pada hadis berkenaan. Jadi as long as kita tidur, dubur kita terbuka, maka bila terbuka boleh jadi keluar angin atau seumpamanya. Jadi sudah tentu tidur berdasar pada hadis ini menunjukkan bahawa ia membatalkan wudu. Sama juga adalah hadis Safwan bin Asal yang saya sebut tadi. Jadi hadis Safwan bin Asal ni dia sebab dia hadis yang agak komprehensif, di mana dia bukan hanya digunakan dalam al-mashu al-khuffain, sapu di atas dua khuf, tapi ia juga digunakan dalam perkara yang membatalkan wuduk. Sebab Nabi sebut dalam hadis tu 3 benda perkara yang membatalkan wuduk. Pertama al-baul, yang kedua al-ghaid yang telah saya sebut tadi, dan yang ketiga Nabi sebut ujung tu naum, tidur. Dan Nabi tak membezakan tidur yang bagaimana. Tidur yang melentang ke, tidur meniarap ke, tidur lapik papan punggung ke, maksudnya tidur dalam keadaan bersandar. Seumpama kalau dalam mazhab Syafi'i, tidur yang tidak membatalkan wudu ialah tidur secara bersandar, di mana punggung kita tu rata. Dia panggil tidur dengan merapatkan papan punggung. Jadi tidur secara bersandar lah, tak batal wudu lah dari sisi mazhab Syafi'i, dan mungkin sebagai ulama yang lain. Tapi majoriti kata asal tidur saja ia membatalkan wudu. Dan ia pendapat yang diputuskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama yang mengatakan bahawa semata-mata tidur membatalkan wudu. Di atas hadis-hadis daripada Rasulullah SAW yang sahih, dan sebagainya telah saya baca tadi. Hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, dan juga hadis Safwan bin Asal, di mana Nabi menyebut tidur secara mutlak. Tidak membezakan. Namun kita tak nafi, sebagai ulama kata bukan semua tidur yang membatalkan wudu. Umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i, kalau tidur tetap papan punggung, dia kata tak batal wudu. Kerana kita tak nafi, ada sebagian hadis yang menunjukkan bahawa sahabat tidur dalam keadaan bersandar, kemudian mereka bangun untuk solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Antaranya dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas. Di mana katanya sahabat Nabi SAW tunggu Nabi nak semayang sehingga sebahagian daripada mereka tidur. Dan mereka tidur secara tetap papan punggung. Fayad'una junubahum. Mereka fayanamun, mereka menetapkan papan punggung mereka. Maksud mereka tidak tidur secara terlentang lah, mereka bersandar. Kemudian mereka tidur. Thumma qamu fayasalluna wa lam yatawaddau. Kemudian mereka bangun, mereka semayang, mereka tidak berwudu. Ataupun sebagian riwayat menyatakan yanamu ba'du fayad'una junubahum fayanamu ba'duhum fayakumuna wa lam yatawaddau. Sebahagian sahabat ni tidur, mereka bangun dan mereka tidak berwudu. Ataupun ada riwayat lain menyatakan fayad'una junubahum fa ba'duhum yatawaddaun wa ba'duhum la yatawaddaun. Sebahagian sahabat tidur dalam meletakkan papan punggung, dan sebahagiannya berwudu dan sebahagiannya tidak berwudu. Maksudnya yang meletakkan papan punggung dia tidak berwudu, yang tidur yang tidak meletakkan papan punggung dia berwudu lah. Jadi ada banyak riwayat dalam hal itu. Jadi di atas hadis-hadis umpama ini, sebagian ulama kata bukan
tidur semata-mata tidur, tapi tidur yang tidak tidur yang tidur yang tetap papan punggungnya, mana tidur yang bukan terlentang, bukan meniarap, mana tidur dalam keadaan bersandar seumpama itu, tidak membatalkan wuduk kerana sahabat bangun dan terus solat. Baik. Jadi ada dua pendapat di situ, dan ada lagi pendapat yang lain, juga pendapat sebahagian para sahabat dan sebahagian ulama dalam mazhab yang pelbagai mengatakan bahawa semata-mata tidur tidak membatalkan wuduk, tapi tidur yang membatalkan wuduk ialah tidur ni tidak membatalkan wuduk sama sekali. Itu juga pendapat yang ada lah dalam buku-buku fiqh, dan juga dibahaskan oleh para ulama. Jadi dia kata tidur ni tak membatalkan wuduk sama sekali. Jadi kalau kita tidur, ia tidak membatalkan wuduk, melainkan jika kita yakin masa tidur tadi kita kentut. Pasal ada hadis juga, antaranya dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik, katanya kana ashabun nabi yanamun summa yaqumun wa yusallun wa lam yatawaddau wa la yatawaddaun. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi sebahagiannya tidur, kemudian depa bangun, kemudian depa semayang dan depa tidak berwuduk. Cuma yang kata depa tak wuduk ni kerana depa tidur tu tak melentang, depa bersandar. Dia guna hadis Ibn Abbas tadi mentafsirkan hadis Anas ini. Anas kata sahabat Nabi tidur dan depa bangun, depa semayang, depa tak wuduk. Jadi ulama-ulama Syafi'i kata depa tak wuduk sebab hadis Ibn Abbas yang mengatakan bahawa sahabat Nabi tak wuduk tu sebab mereka tidur dalam keadaan tetap papan punggung. Tapi sebahagian yang kata hadis ini tak menyatakan berkenaan. Hadis Ibn Abbas boleh jadi kes yang lain. Hadis Anas bin Malik boleh jadi kes yang lain. Dia boleh jadi dua kes yang berbeza. Jadi dia tidak menafikan hadis Anas bin Malik. Hadis ini secara zahirnya jelas menunjukkan bahawa tidur semata-mata tidur tidak menjadi syarat kepada tidak menjadi syarat kepada terbatalnya wuduk, ya. Dia hanya panggil mazannu, dia panggil boleh jadi terbatal wuduk tapi tidak pasti sama sekali. Tapi nak cerita, sebagian ulama ini menyatakan bahawa tidur tidak membatalkan wuduk sama sekali. Dan ada lagi hadis yang lain, hadis Anas bin Malik juga, umpama diriwayatkan sembahyang telah diiqamahkan, datang seorang ni, dia ada urusan dengan Nabi, Nabi pun melayan dia sehingga sahabat tunggu Nabi nak sembahyang tertidur. Kemudian mereka terus bangun dan mereka tidak berwuduk sama sekali. Jadi ada jugalah hadis-hadis yang meriwayatkan hal-hal yang berkenaan. Jadi ada tiga pendapat lah di situ. Bismillah. Sebahagian kata tidur semata-mata tidur membatalkan wuduk, sebahagian kata tidur yang tetap papan punggung tidak membatalkan wuduk, tidur yang lain membatalkan wuduk. Dan ada sebahagian ulama yang kata tidur ni tidak membatalkan wuduk langsung, kerana ia bukanlah perkara yang membawa kepada hadas. Ia cuma mazannul hadas, makna boleh jadi masa tidur tadi ia terketuk atau seumpamanya, tapi tak cukup kuat untuk kita kata ia terbatas sama sekali. Dan kalau tak silap saya, Ibn Taymiyah berpendapat sedemikian. Mana tidur ni dia tidak membatalkan wuduk sama sekali. Bukan yang tadi, bukan yang kedua tadi. Bukan yang pertama tadi. Ibn Taymiyah yang ketiga ni. Mana tidur tidak membatalkan wuduk sama sekali. Tidur ni jika kita yakin ia membatalkan wuduk, baru terbatal wuduk. Kerana kata Imam Ibn Taymiyah, tidur ni mazan al-hadas. Dia hanya zon kepada hadas, tapi dia bukan membawa kepada hadas secara mutlak. Jadi di situ duduknya pendapat yang dikeluarkan oleh beliau. Wallahu ta'ala alam. Jadi masing-masing ada pendapat masing-masing, dan kita kira pendapat yang terkuat ialah tidur membatalkan wuduk sama sekali. As long as kalau kita tidur benar-benar tidur. Tidur terlentang ke, tidur meniarap ke, tidur bersandar ke, tetap papan punggung atau seumpamanya. Jika kita lihat hadis-hadis secara keseluruhan dan pendapat ulama secara pelbagai, kita akan memilihlah, kita rasa ataupun kita lebih cenderung kepada tidur yang semata-mata tidur. Jika benar-benar tidur lah, ia membatalkan wuduk. Sementara kalau kita tidur tetap papan punggung sekalipun, boleh jadi masa kita tidur tu kita terketuk atau seumpamanya, amat-amat digalakkan kita berwuduk kembali, ya. Bahkan ada ulama, antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istizkar, dia menyatakan pengalaman dia sendiri, tak silap pengalaman dia lah, atau disebut tentang pengalaman orang lain, ulama lain, di mana pada peringkat awal dia memfatwakan tidur tidak membatalkan wuduk.
Kerana tidur ni bukan hadas, tapi boleh membawa kepada hadas. Tapi selagi kita tidak yakin. Sebab sabit wuduk dengan nah-nah yang sahih atau nah-nah yang qat'i. Jadi nak membatalkan wuduk, dia kena nah-nah yang qat'i jugalah. Sedangkan tidur ni dia ada nah yang pelbagai. Jadi dia kata tak betul-betul qat'i untuk kita nak kata tidur ni adalah hadas. Ia cuma mazannul hadas. Macam Ibn Taymiyah, mana boleh membawa kepada hadas. Tiba-tiba dia tidur, dia duduk di sebelah kawan dia sedang tidur. Dan dia terdengar kawan dia kentut. Bila kawan dia bangun daripada tidur, kawan dia terus solat. Dia kata, tadi kamu tidur, kamu dah terkentut. Dia kata, aku tak terkentut. Nampak? Jadi kata, aku dengar kamu kentut. Jadi dia kata, di situ dia telah merubah fatwanya. Di mana tidur ni, kita tak boleh kata mazanul hadas. Sebab masa tidur kita tidak tahu. Dan hadis Nabi, hadis Ali bin Abi Talib, benar sekali di mana Nabi kata, tidur ni adalah tutupan kepada dubur kita. Bila kita jaga, dubur kita tertutup. Bila kita tidur, dubur kita akan terbuka. Kerana kunci kepada dubur ialah kita terjaga. Bila kita tidur, dia akan terbuka. Buka usah an-naum, kata Nabi. Fa nama falyatawadda. Yang boleh buka dubur kita ni ialah semasa kita tidur. Jadi siapa-siapa yang tidur, maka berwuduklah. Jadi hadis itu am. Jadi amat benar sekali. Ataupun pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran ialah asal kita tidur je kita berwuduk. Sementara ia lebih baik untuk kita keluar daripada khilaf para ulama. Sementara khilaf ni hadis-hadisnya amat dekat antara satu dengan yang lain. Bila kita kaji, bila kita belajar, al-adillah mutaqaribah bainaha, mana dalil ni dekat-dekat antara satu dengan yang lain. Sehingga kita suka nak memastikan pendapat yang lebih dekat kepada sunnah. Maka lebih baik dalam hal-hal seumpama ini kita keluar daripada khilaf. Mana kalau kita tidur, betul-betul tidur lah, maka kita berwuduk, itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab masa tidur kita tak tahu, boleh jadi kita kentut. Kerana bila kita tidur, tubuh kita akan terbuka. Sementara Nabi telah menyatakan sedemikian. Baik. Berapa minit dah? 40 dah? Oh, sekejap lah. Macam 10 minit tu. Okey, baik. Kemudian yang keempat, sentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapik. Ini pun sama. Sebagaimana tidur sebenarnya, majoriti ulama mengatakan tidur membatalkan wuduk walaupun dengan penhujahan yang berbeza. Tapi tidak diijma'kan. Yang betul-betul ijma' tadi, yang keluar daripada kubur dan dubur dan hilang akal. Itu sepakat para ulama. Adapun tidur, tidak ijma', tidak sepakat. Jadi dalam banyak-banyak perkara yang membatalkan wuduk, yang betul-betul ijma' hanya 2 perkara sahaja. Oh, tadi tak habis tadi. Keluar satu daripada kubur dan dubur. Pertama al-baul, kencing. Yang kedua al-ghaid, itulah berak. Yang ketiga tertinggal ar-rih, kentut. Kentut. Sebab yang keluar daripada kemaluan ni, depan dan belakang, yang adatnya ada 7 sekurang-kurangnya. Pertama ialah al-baul, kencing. Dah baca hadis-hadisnya tadi. Yang kedua berak, juga dah baca ayat Quran. Kemudian yang ketiga ar-rih, angin pun sama, kentut lah. Sama ada kentut yang kuat, yang kita sebagai durat, ataupun kentut yang perlahan, kita panggil sebagai fusak. Bahasa Arab ni dia unik sikit. Kadang-kadang suatu benda tu dia berbeza-beza kalimatnya mengikut sifat dia tu. Orang Melayu kita kalau kentut je. Arab tidak. Kalau kentut yang kuat dia panggil durat. Kalau kentut yang perlahan, keluar angin je, dia panggil fusak. Jadi asal kentut saja, angin sama ada berbau, sama ada berbunyi, sama ada tidak berbau, sama ada tidak berbunyi, as long as kita tahu ia adalah angin, dan hanya kita seorang je yang tahu. Mungkin orang tahu, orang sebelah tak tahu. Maka ia adalah perkara yang membatalkan wuduk. Sementara ada banyak hadis lah dalam hal ini. Antaranya dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, kata Nabi, la yaqbalullahu salat ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Kata Abu Hurairah, kata Nabi, seorang itu tidak Allah Ta'ala terima solatnya bila dia berhadas melainkan setelah dia berwuduk. Maka salah seorang sahabat Abu Hurairah bertanya, mal hadas ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah berkata, durat au fusak, kentut yang kuat atau kentut yang perlahan. Sama juga dalam hadis yang lain dan Sahih Bukhari dan Muslim, ataupun kedua-duanya, kisah yang masyhur juga daripada Abi Hurairah, di mana
ada seorang lelaki dia mengadu kepada Nabi bila dia semayang dia rasa macam keluar sesuatu daripada duburnya. Syaka rajulun ila Rasulillah annahu yajidu fi nafsihi hadis Abbad bin Tamim. Dia kata ada seorang lelaki berjumpa Nabi SAW dan dia menyatakan bahawa dia rasa keluar sesuatu daripada duburnya. Yukhayyalu ilaihi syaka rajulun ila Nabi annahu yukhayyalu ilaihi syaka rajulun ila Nabi waqad yukhayyal, macam mana hadis tu? Telah mengadulah seorang lelaki kepada Nabi, dikhayalkan kepadanya. Mana dia rasa? Yukhayyalu ilaihi annahu yakhruju min duburihi syai'an falam yakhruj. Dia rasa macam keluar sesuatu daripada duburnya, sedangkan dia tak keluar sama sekali. Maka Nabi berkata padanya, la tansarif, la yansarif hatta yajid rihan au yasma' sautan. Kata Nabi, janganlah dia beredar daripada sembahyangnya, melainkan setelah dia mendengar angin keluar atau dia berbau. Mana kalau kita syok seumpama itu, kalau kita tak ada bau, kalau kita tak ada bunyi, maka teruskanlah solat. Itu kata Nabi SAW. Bukan makna nak pastikan kentut tak kentut kena ada bau, kena ada bunyi. Tapi dalam hal yang seumpama itu, bila kita syok, nak menghilangkan syok, nak bagi yakin, mesti ada bau, mesti ada bunyi. Tapi kalau tak ada kedua-dua itu, Nabi kata tak payah kisah. Sebab ada juga hadis yang lain di mana Nabi menyatakan bila kita semayang, syaitan akan mari duk ganggu kemaluan kita, nak bagi kita syok. Itu ada hadis. Jadi hadis ini juga penting, di mana ulama buat kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Antara hadis yang menjadi rujukan utama ialah hadis berkenaan, hadis Abbad bin Tamim, di mana beliau ataupun orang lain ada mengadu kat Nabi tentang dia syok, tentang kentut. Nabi kata jangan dia beredar. Ada banyaklah hadis daripada Abi Hurairah, la wudu illa mirih, tidak berwuduk melainkan bila kentut. Ada lagi banyaklah beberapa hadis yang lain. Mana kentut? 3, kencing, berak, kentut. Lagi al-mani pun sama, al-madhi pun sama. Air mani, air madhi semua membatalkan wudu. Air wadi pun sama. Ibn Abbas dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah menyatakan al-mani, al-madhi, al-wadi. Fa ammal mani minhu al-ghusl wa ammal madhi wal wadi minhu al-wudu. Jadi Ibn Abbas kata ada 3 benda. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Mani mesti mandi. Mandi wajib lah. Adapun madhi dan wadi hanya membasuh kemaluannya dan berwudu. Sama juga dalam hadis Bukhari daripada ataupun Muslim daripada Ali bin Abi Talib, di mana katanya kuntu rajulan mazzaq, aku ni selalu keluar mazi. Fastahayaitu minhu limakana ibnatihi fa arsaltul miqdad fasala Rasulullah fasalahu atau fasala Rasulullah sallallahu faqala tawadda waghsil zakaraka. Kata Ali bin Abi Talib, aku ni selalu keluar mazi. Aku malu nak tanya Nabi sebab aku ni menantu Nabi. Isteri aku tu anak dia. Aku hantarlah Miqdad bin Aswad untuk bertanya. Maka dia tanya Nabi. Nabi kata pada Ali, berwuduklah dan basuhlah kemaluannya. Dalam hadis yang lain Nabi suruh renjih saja kemaluan kemudian berwuduk. Falyandah farjahu summal yatawadda. Hendaklah dia merenjiskan kemaluannya, yakni membasuhnya, kemudian dia berwuduklah. Jadi mazi confirm, kemudian mani, kemudian wadi. Air wadi ni air yang keluar tak tentu masa. Kita pun tak pasti air mana satu wadi. Sebab kita pun tak ada pengalaman lagi. Tapi dikatakan air yang keluar bila kita penat atau seumpamanya, bila kita mengangkat benda yang berat atau seumpamanya, dan dia adalah cair berwarna keputihan, tapi dia tak pekat macam air mani lah. Dikatakan warnanya sedemikian. Baik. Jadi al-baul, al-ghaid, al-mani, al-madhi, al-wadi, apa lagi yang keluar dari kemaluan? Ada 7 tak silap saya. 5 baru. Al-baul, al-ghaid, al-mani, al-madhi, al-wadi, atau mungkin 6 saja kot. Kemudian satu lagi rutubatul farji. Cairan daripada faras wanita. Boleh jadi kita panggil keputihan, atau apa-apa basahan yang keluar daripada faras wanita, juga dianggap sebagai perkara yang membatalkan wudu.
Walaupun dia tidak najis di sisi sebahagian para ulama. Ada ulama kata cairan yang keluar daripada farah wanita ni najis. Ada sebahagian kata tidak najis. Imam Syafi'i pun dalam hal ni ada dua pendapat. Satu dia kata najis, satu dia kata tak najis. Dan begitu juga ulama-ulama Syafi'i. Tapi pendapat yang kuat ialah tidak najis. Rutubatu al-farji tidak najis. Basahan wanita ni tidak najis. Kenapa? Kerana tidak ada nas yang mengatakan ia adalah najis. Sedangkan ia berlaku sejak daripada dulu. Sebab itu dalam kaedah najis ni kita akan bincang pada masa akan datang dalam babun najasat. Al-aslu fil asya' at-tahar ma lam tasbut an-najasah. Asy-Syaukani menyatakan, dari ulama-ulama fiqh yang lain menyatakan bahawa asal-asal sesuatu ialah suci, melainkan jika sabit ia adalah najis. Dan tak sabit rutubatul farji ni najis pasal tidak ada nas. Cuma sebagai ulama mengatakan ia najis dikiaskan di atas kencing dan seumpamanya kerana dia keluar daripada kemaluan. Tapi sebagai ulama kata tak boleh kata begitu. Tidak semua yang keluar daripada kemaluan itu boleh dianggap najis. Air mani umpamanya dia bukan najis, tapi bila dia keluar dia membatalkan wudu, bahkan dia kena mandi wajib. Jadi hal yang sama kepada rutubatu al-farji, mana basahan wanita. Nampak? Tapi sebaik-baiknya boleh basuh lah. Dan kita ambil wudu kembali. Jadi majoriti ulama mengatakan bahawa cairan atau basah yang keluar daripada farah wanita adalah najis. Membatalkan wudu. Tapi tidak semuanya mengatakan bahawa ia adalah najis. Jadi tak semestinya benda tu najis baru membatalkan wudu. Dia membatalkan wudu sebab dia keluar daripada kemaluan. Tapi tak semua yang keluar daripada kemaluan itu najis. Baik. Jadi kita dah pergi gila, kita dah pergi tidur. Kemudian kita masuk yang keempat, itulah sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Lagi Syekh, ke nak berhenti dah? Boleh berhenti? 10 minit lagi? Okey. Dah lah, kita ambil satu lagi. Yang keempat antara perkara yang membatalkan wudu di sisi majoriti ke? Di sisi sebahagian para ulama lah ya. Contohnya yang standard dan muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapik. Masul farjil adami bi batinil kaffi bila ha'il. Bahkan kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh as-sunnah, fiqh sunnah Wahid Salam Bali umpamanya, Bidayatul Mutafaqih, fiqh sunnah Al-Azazi, Tamamul Minnah, dan sebagainya lain lah. Mungkin ada fiqh sunnah apa lagi, Syekh Sabit saya tak pastilah. Menyatakan bahawa menyentuh kemaluan dengan tapak tangan membatalkan wudu. Tapi sebagian ulama kata tak batal wudu juga. Ulama yang mengatakan bahawa menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, jadi dalam hal ni saya lihat ada 3 pendapat ulama lah ya. Pertama ialah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapik ni membatalkan secara mutlak. Sama ada kemaluan kita, kemaluan orang lain, kemaluan kanak-kanak, kemaluan yang terputus, mana tahu jumpa kat tengah jalan pergi pegang. Bismillah. Semua kemaluan anak Adam yang disentuh dengan tapak tangan adalah membatalkan wudu. Ada juga segelintir ulama kata asal sentuh saja, walaupun sentuh dengan anggota badan yang lain membatalkan wudu juga. Ini disebut oleh Al-Yamani dalam Al-Bayan. Sebab Al-Bayan ni dia ensiklopedia, dia melibatkan pendapat ulama yang ramai. Sehingga ulama pendapat yang kadang-kadang tak dibahaskan pun kita dapati ada juga. Tapi saya kira majoriti mengatakan bahawa kalau sebut sentuh ni sentuh dengan tangan lah. Jadi ada sebahagian ulama dia kata sentuh dengan tangan tanpa lapik batal secara mutlak. Ini umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa begitu? Pasal ada hadis yang menyatakan bahawa sentuh kemaluan ni kubur lah, bahagian depan membatalkan wudu kerana ada hadisnya. Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat lama dia kata menyentuh kemaluan hadapan sahaja membatalkan wudu. Kemaluan belakang dubur tak batal wudu. Itu pendapat dia yang lama, qaul qadim. Qaul baru dia kata kedua-duanya membatalkan wudu. Sama ada kemaluan hadapan atau kemaluan belakang. Kenapa dia kata dulu dia kata batal wudu sentuh kemaluan hadapan saja? Sebab beliau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Busrah bintu Safwan. Di mana kata beliau
kata Nabi SAW, mamassa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah ia berwudu. Jadi Nabi sebut zakar. Zakar ni mana depan je lah. Tak sebut dubur. Tapi Al-Imam Syafi'i, fatwa dia yang baru, dia kata depan belakang pun batal. Sebab ia merujuk kepada hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya, daripada Ummu Habibah. Mamassa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farajnya, maka hendaklah ia berwudu. Faraj di sisi orang Arab bukan hanya merujuk kepada kemaluan wanita, tapi kemaluan yang terbuka. Depan baik, belakang baik. Sebab itu Al-Imam Syafi'i, fatwa baru, dia merujuk pada hadis Ummu Habibah. Jadi dia kata depan belakang sama saja, kedua-duanya membatalkan wudu as-lu'eh disentuh saja. Itu dalam konteks pendapat Imam Syafi'i lah. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ulama yang luas, ulama lah ni ada 3 pendapat. Pertama, asal sentuh saja kemaluan, depan dan belakang membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Syafi'i yang baru dan sebagai ulama yang lain. Baik, hadis itulah hadis Busrah bintu Safwan, hadis Ummu Habibah yang saya baca tadi. Ada lagi hadis yang lain, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi juga. Idza afdha ahadukum biyadihi ila farji, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha satir faqad wajibal wudu. Siapa-siapa yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya, tidak ada penghalang di antara keduanya, maka hendaklah wajib ia berwudu. Dan mungkin lagi ada hadis-hadis yang lain. Jadi asal sentuh dengan tangan saja membatalkan wudu. Sebagai ulama dia kata tak batal wudu. Umpama yang standard dalam mazhab Hambali. Standard kan saya tak pasti, tapi ada dinukilkan dalam mazhab Hambali. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak melihat menyentuh kemaluan. Imam Ahmad ada 2 pendapat dalam hal ni, tapi saya tak pasti yang standard dalam mazhab Hambali yang mana. Tak silap saya, sentuh tak batal kot. Melainkan dengan syahwah. Itu tak silap saya. Baik. Jadi ada ulama kata semata-mata sentuh batal. Yang kedua, ulama kata semata-mata sentuh tidak batal. Umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, confirm. Hambali tadi kalau sentuh dengan syahwat baru batal. Tak silap saya. Saya lupa. Imam Ahmad ada dua pendapat dalam isu ni. Tapi yang standard dalam Hambali sentuh dengan syahwat. Tak silap saya lah. Nanti saya semak balik. Tapi pendapat yang kedua, sentuh tidak membatalkan secara mutlak. Kalau yang pertama tadi, sentuh membatalkan secara mutlak. Yang kedua ni, sentuh tidak membatalkan sama sekali secara mutlak. Ini yang standard dalam mazhab Abu Hanifah. Ada ulama-ulama mereka. Pasal apa? Kerana di sana ada hadis yang lain, yang masyhur juga, yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya daripada Talib bin Ali, ataupun Ali bin Talib. Di mana kata Nabi SAW, Nabi ditanya tentang lelaki yang menyentuh kemaluannya ketika solat. Su'ilan Nabi ar-rajulin massa zakarahu fi solah, ataupun setengah riwayat su'ilan Nabi ar-rajulin massa zakarahu ba'dama tawadda. Nabi ditanya bagaimana jika seorang lelaki itu menyentuh kemaluannya dalam solat, ataupun dalam riwayat yang lain, bagaimana jika seorang lelaki itu menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu. Nabi pun berkata, ala hal huwa illa bid'atu minhu. Nabi kata, apa masalahnya? Ia adalah sebahagian daripada anggotamu. Nampak? Jadi tak ada masalah. Jadi tadi kata batal, yang ni kata tak batal. Menggabungkan kedua-duanya, makna asalnya tidak batal, tapi berwuduk tu hanya sunnah saja. Mana bila kita menyentuh kemaluan, maka digalakkan kita berwudu dengan menggabungkan kedua-duanya. Ya. Nampak? Jadi dia kata tak wajib, tapi digalakkan berwudu, mana tak membatalkan wudu. Ada pendapat yang ketiga, ulama kata batal jika ia disentuh dengan syahwah. Tapi jika dia tidak disentuh dengan syahwah, maka tidak membatalkan wudu. Ini yang standard dalam mazhab Hambali. Ini juga pendapat Imam Ibn Taimiyah. Tak silap Ibn Taimiyah dengan syahwat rasanya. Lupa tak semak. Tapi nak cerita, adalah ulama yang mengatakan bahawa sentuh dengan syahwat membatalkan wudu, sentuh tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Dengan menggabungkan hadis kedua-duanya.
Jadi yang kata batal tu, Nabi kata siapa yang menyentuh, jadi dia hadis ni dua-dua dia melihat sahih, jadi dia menggabungkan. Jadi bila gabung tu, sebagian ulama kata tak batal, cuma sunat saja. Sebagian ulama melihat dari sudut persepsi yang lain, dia kata yang batal tu dengan syahwat, yang tak batal tu tanpa syahwat. Jadi ada ijtihad yang berbeza dalam hal berkenaan. Hatta kalau terlihat dalam ensiklopedia yang dikarang oleh Syekh Audah, dia juga cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahawa jika disentuh dengan syahwat baru membatalkan wudu. Jika disentuh tanpa syahwat, ia tidak membatalkan wudu. Dan itu pendapat yang saya paling suka lah, ya, dengan menggabungkan kedua-duanya. Jadi dua-dua hadis tu. Ada pendapat ulama kata tak batal langsung, tapi bukan kerana hadis Busrah bintu Sufyan itu. Jadi dia kata bukan. Ada ulama kata tak batal langsung. Pasal apa? Dia kata kerana madarul hadis, rujukan hadis dua saja. Itulah hadis Busrah bin Safwan yang tadi, masa farjahu falyatawadda, yang diriwayatkan oleh Abi Daud, siapa yang menyentuh kemaluan zakarnya maka hendaklah berwudu. Dan juga hadis Talib bin Ali di mana Nabi ditanya bagaimana kalau sentuh kemaluan, Nabi kata ia hanya sebahagian daripada anggotamu. Dia kata dua hadis ni yang menjadi rujukan utama, dan dia kata dua-dua hadis ni tidak sahih, ataupun tak cukup kuat. Ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Jadi hadis ni tidak betul-betul sahih. Jadi kembali pada yang asal, sabit wudu dengan nas yang qat'i, sahih dan sharih. Nak membatalkan wudu juga kena nas yang kuat. Jadi hadis Talib bin Ali dan hadis Busrah bin Safwan tidaklah hadis yang benar-benar sahih di sisi ahli hadis. Macam-macam kalau dikaji, kalau dibaca tentang sanad hadis berkenaan. Jadi kata dua-dua hadis ni tak dhaif, dia kata. Tak cukup kuat untuk dikatakan sahih. Itu pendapat Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Jadi dia melihat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk kerana tidak ada dalil. Dalil yang digunakan ni tidak cukup kuat. Kerana katanya adalah hadis yang dhaif. Kalau sahih sekalipun ada ulama lagi yang kata dhaif. Jadi dia tak betul-betul sahih untuk kita membatalkan wuduk dengannya. Kerana wuduk ni sabit dengan hadis yang kuat, sahih, qat'i. Jadi nak membatalkannya mestilah dengan dalil yang kuat juga. Jadi dia melihat kedua-dua hadis ni tak cukup kuat untuk nak membatalkan wudu. Jadi kembali kepada yang asal. Jadi tak batal lah, ya. Jadi 4 di situ. Ada lagi makan daging unta, jimat dan seumpamanya. Kita bincang pada waktu yang lain lah, ya. Kerana bab nawaqidul wudu ni sebenarnya ia melibatkan perbahasan yang panjang dan benda yang banyak sekali. Ini pun saya sebut hanya beberapa perkara yang penting. Hadis pun saya tak baca semua. Saya hanya baca sebahagian kecil lah daripadanya yang paling asas, insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat kongsi dan kita sambung pada kuliah kita yang lain. Dan mudah-mudahan kita ada ambil manfaat lah daripada perkongsian kita ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.